Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Um pada bab yang ke-20, bab yang ke-20, iaitu menggabungkan azan. Menggabungkan azan. Allah tabaraka wa taala berfirman, wa idza nadaitum ila as-salah ittakhadhuha wa idza nadaitum ila as-salah ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Suratul Maidah ayat 58. Suratul Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ila as-salah ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Suratul Maidah ayat 58. Apa maksudnya? Dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan salat, mereka menjadikan seruan itu sebagai olok-olokan dan huzwa, sebagai permainan, sebagai main-main, sebagai senda gurau. Ni. Jadi pokok munafik lah ni. Jadi mereka menganggap bahawa panggilan azan itu untuk salat berjamaah itu sebagai perkara yang main-main, tidak serius. Sedangkan semalam pun kita bincang dalam Sunan Nasa'i berkenaan dengan azan ini, bagaimana ramanya ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i kita sendiri, walaupun dalam mazhab Syafi'i umumnya tidaklah mewajibkan azan itu, tetapi tentu semua terima itu terlebih baik, walaupun semaya lewat pun kena azan, kena iqamat. Sehingga Nabi dalam peperangan pun azan lagi. Peperangan Ahzab azan. Baik. Dan kalau mengikut Abu Bakar Al-Mazini, kalau kita bincang semalam, maka wajib. Dah azan ni untuk semaya fardu sahaja. Tidak digunakan untuk sebab-sebab lain. Tu kita bincang juga dah. Baik. Tak apalah. Jadi dalam firman Allah itu bermaksud wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Ini Allah gambarkan sikap orang yang munafik ini. Bila kamu laungkan azan Allahu akbar itu, mereka anggap itu sebagai main-main, sebagai senda gurau sahaja. Baik, juga firman Allah Subhanahu wa taala, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu suratul Jum'ah ayat 9. Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah. Jadi mengingati Allah yang dimaksudkan di sini apa maksud? Salat. Zikrullah di sini, ila dzikrillah tu dengan erti as-salah, as-salawatul maktubat, sembahyang fardu 5 waktu, itu maksudnya. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama azan untuk salat dan juga menyebutkan hari Jumaat. Kalau kita perhatikan di sini dalam dua ayat ini, sama ada ayat 58 suratul Maidah ataupun ayat 9 suratul Jumaah, Allah dengan jelas sebut azan untuk salat dan juga azan untuk salat Jumaat. Jumaat ni semaya fardu juga, fardu. Semaya fardu juga tu, cuma dia adalah sedikit perbezaan tu dengan semaya fardu hak biasa. Demikian juga sudah jelas Allah Ta'ala yang lebih mengetahui bahawa yang dimaksudkan daripada dua ayat tersebut adalah salat fardu. Semua terima, salat fardu maksudnya. Dikaitkan dengan azan ni salat fardu. Jangan buat untuk yang lain. Misalnya nak masuk dewan peperiksa ke azan misalnya, tu jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Walaupun ya.
Untuk saya pun pelik kot. Kita tu, waktu memang benda pelik tu. Dia banyak rupanya benda pelik ni. Kok mana tak tahu kaitan tu. Sebab tu orang kita ni tak tahulah. Saya tengok dia buat dulu. Lepas tu kalau orang kritik, baru dia cari dalil. Nah, kita ni tak boleh dalam agama dia tak boleh buat main-main gitu. Biar agak ada dalil nak buat tu dah. Masa saya belajar hadis pun timbul juga di situ. Banyak orang kita tak ingat selawat, tak ingat. Padahal kena, patutnya kalau tak ingat sesuatu kena minta pada Allah. Enggak, Allah yang membuat kita jadi ingat, bukan Nabi. Pelik orang kita ni. Nak makan ubat selawat Nabi 3 kali. Sepatutnya bismillah kan, niat supaya Allah sembuhkan penyakit kita. Bahaya tu. Kau gitulah. Tapi setengah-setengah orang kita ni kalau sebut gitu pun dia marah dah. Memang orang kita ni jenis pemarah lah kot ni. Dengan demikian jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui bahawa yang dimaksudkan pada dua ayat tersebut adalah salat fardu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunahkan azan untuk salat fardu. Mensunahkan azan. Ini dalam mazhab Syafi'i lah ni. Kita bincang dah semalam kan, mazhab Malik ramal lagi wajib. Setengah-setengah kata tak sah semaya kalau tidak azan. Walaupun setengah-setengah ulama pula ada kata dia ni kalau untuk di masjid dalam konteks yang takrif dia lah, seperti kita bincang semalam. Misalnya di masjid tak boleh kena azan kok mana pun. Setengah-setengah ulama. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak sunat. Sunat ni sunat muakkad sebenarnya, ditekankan. Tapi kok mana pun ulama semua timur hak lebih baiknya kena azan, sebab Nabi dalam musafir pun azan, dalam peperangan pun azan lagi. Misalnya peperangan Khandaq kita bincang semalam kan. Nah, dalam Sunan An-Nasa'i semalam kita bincang di Masjid Langgar itu, bahawa dalam peperangan Khandaq tu menyebabkan Nabi terlepas 3 waktu salat, Zuhur, Asar, Maghrib. Nabi himpun dalam waktu Isyak. Jadi 4 salat lah semaya dalam waktu Isyak tu. 3 hak qada, 1 hak tunai. Jadi Nabi azan, suruh sahabat azan. Bila azan, sepatu iqamat, dan setiap salat lagi tu semuanya ada iqamat. Azan sekali saja. Dalam musafir pun begitu juga. Bahkan ulama kata kalau kita semaya sore pun molek juga azan. Azan, kemudian kita semaya sunat, lepas tu kita iqamat walaupun sore. Walaupun setengah ulama kata hak azan tu dia lebih dikhusus pada semaya Jumaat walaupun 2 orang. Imam sore, imam tu sore lah, makmum sore. 2 tu pun kena. Tapi kukuk mana semua timur kena buat tu. Sebab tu saya tengok boleh katakan semua masjid buat. Cuma adalah beberapa masjid yang tidak buat. Kalau lewat kuliah sikit pun dia tidak azan. Sepatutnya tidak begitulah. Boleh lewat 10 minit azan je lah. Nak ambil kelebihan. Kalau mengikut mazhab Malik tak sah. Kena ulang semula semaya. Dan ramai lagi ulama yang kata Auza'i misalnya. Tu. Sebab apa? Sebab jelas Nabi. Kalau kita tengok dalam peperangan Khandaq tu, Nabi buat 4 waktu. 3 waktu qada tadi saya sebut kan, 3 waktu qada, 1 tunai dalam waktu Isyak. Tu pun sudah lewat dah tu. Sudah berlalu dah sebahagian malam tu. Tapi tetap dilakukan azan lagi. Tu ya. Dia tak ada masalah pun. Orang tak kata, dia kata, oh lewat. Tak lah orang lain semaya. Dah kalau tak semaya dengar azan. Boleh jadi kalau tak semaya boleh jadi ingat. Kita tak semaya lagi ni. Azan tu biar pukul 10 pun tak apa. Sekarang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang semua ulama kata dalam mazhab Syafi'i pun dia kata hak terbaik memang kena azan. Cuma Imam Syafi'i dan juga dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata tidak wajib. Tapi setengah banyak lagi, ramai lagi dalam mazhab lain kata wajib. Ramai mana ulama kata kalau tidak azan kena ulang semula sebenarnya. Kecuali keadaan itu lewat. Ni kalau awal waktulah kena azan. Sebab azan ni dia syiar. Besar tu kedudukan. Yalah kukuk mana khilaf lah. Kukuk mana pun. Tetapi kalau kita buat tu dia menepati hadis. Sebab dari segi amalan Nabi. Sebab hadis berkenaan dengan azan ni bukan sekadar hadis secara qauli, hadis secara fi'li, perbuatan. Hadis dalam bentuk perbuatan. Baik. Tu Tidak ada seorang pun yang menghafal dari suatu riwayat menurut yang saya ketahui bahawa beliau memerintahkan azan untuk salat sunat. Bahkan Zuhri menghafal daripada Nabi SAW, beliau memerintahkan muazzin untuk mengucapkan pada 2 hari raya dengan as-salatu jami'ah, yang artinya salat berjemaah. Namun apabila dia tidak mengucapkan ini, maka tidak mengapa baginya, hanya saja dia telah meninggalkan satu keutamaan. Maknanya tak ada seorang pun, kata Imam Syafi'i,
Kalau untuk salat sunat ni kita tak pernah dengar. Imam Syafi'i kata tak pernah dengar sama ada daripada hadis ke riwayat sahabat mana-mana ulama yang kata kena azan untuk salat sunat. Tak ada. Kalau hari raya tu salatu jami'ah tu ya dia sebut. Kes mai biasa kita dengar salat tarawih pun ada sebut tak setengah-setengah tu. Dia bawa orang kita memang dia berhimna gitu-gitu tu. Nah, dia beri bawa. Ikut dia bawa. Tak apalah tu. Sebab tu untuk nidak, untuk seru orang supaya semaya. Tapi as-salatu jami'ah tu tidak maksud azan itu. Jadi kalau ada misalnya semaya raya salatu jami'ah, nak elak kepada ramai ni lah supaya masuk dalam saf. Tu. Sebab dia tak ada iqamah tu. Iqamah azan ni untuk fardu sahaja. Kalau ada orang semaya tu hak iqamah, nah. Tu kena kalau nak buat mana tu. Kena pergi tanya lah mudah. Lepas tu buat Jumaat Duha tu lah ke mana? Kena pergi juga sepatutnya. Awak ambil dalil mana? Semaya Duha ni bukan milik cik awak. Nah. Milik hak Islam. Lagu mana? Praktik zaman Nabi. Dia kena jelas tak boleh kalau kita buat mudah-mudah sekali berubah ibadat ni. Gitulah. Baik, pada salat jenazah dan salat sunat selain daripada sunat hari raya dan salat gerhana tidak dikumandangkan azan dan tidak pula diucapkan salatul jami'ah. Kalau mengikut Imam Syafi'i ini, mana salat hak kita kata as-salatul jami'ah ini untuk salat 2 hari raya sahaja. Mana Imam Syafi'i sendiri sebut. Mana kalau hak kita nak sebut azan tu memang tak ada lah dalam mana-mana sembahyang sunat pun. Hak nak kata as-salatul jami'ah sembahyang hari raya. 2 hari raya. Tu kena tahu lah. Supaya kita kalau dia tak ambil kira tu. Misalnya kita kata dia nak takbir hari raya, supo saja raya haji raya puasa dia. 3 hari belakang. Betul ke gitu? Atau kita kadang-kadang bermudah-mudah. Sepatut kita kena tengok praktik Nabi lagu mana. Sebab ibadat kita ni diterima dan boleh pahala dengan banyak bila kita tepat dengan cara Nabi. Dan nak tahu tepat tu kena belajar. Sebab tu dia hadis, kena hadis tu sahih. Kalau hadis tidak sahih, hadis tak boleh, tapi untuk amal peribadi kita nak buat landasan untuk amal umum masyarakat. Tu ulama tak sahih hadis tak ni. Tu. Okey, sekarang ni kita masuk bab waktu azan subuh. Waktu azan subuh. Azan subuh ni lagu mana? Ni. Dia ada beza sikit azan subuh ni. Baik. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-299 299 tu kan. Okey. Banyak kalau gitu. Qaul yang ke-299. Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar dari ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adzan ibni Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal azan di malam hari, maka makan dan minumlah sampai kamu mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi makna di malam hari itu maknanya tak masuk lagi waktu subuh. Tu maksud dia, kena tanda molek. Jangan malam ni pukul 3 pagi tu. Malam, istilah maksud malam di sini nilai ni maknanya belum masuk waktu subuh. Tu maksud malam. Kamu ikut tak dhabit daripada ulama. Maknanya azannya Bilal ni sebelum masuk subuh. Azan Bilal tu tak boleh sembahyang subuh tu. Sekadar dia kena azan Bilal ni sebagai nak mengejutkan orang tidur supaya bersiap sedia untuk solat subuh. Jadi kalau bunyi suara Bilal azan, kamu boleh makan, boleh minum untuk orang yang nak puasa. Mana tak subuh lagi maksudnya. Makanlah, minumlah sampai kamu dengar suara Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebab azan dia tu azan masuk subuh. Tu. Ya kalau kita nak amal ni molek lah ni. Molek lah. Sebab setengah-setengah itu kata tak perlu zaman ni muka tak ada itu. Kita pun tukar dengan baca Quran. Bagi saya tak kena tu. Tak kena tu. Tapi kita tidak maksud haram, maknanya kita nak tengok asal zaman Nabi. Dah kali kita kata dah, apa ya baca Quran dulu 10 minit nak suruh orang bangun. Nabi buatnya azan tu. Nak gerak orang supaya bangun. Dalam ni ada dengan jaloci misalnya tok ni setengah-setengah tu. Bukan sekat dia jiran bangun.
Dengan jalacin dia besarnya tu. Jadi tak perlu dah. Ini kita nak serupa dengan Nabi dan zaman sahabat. Gitu azan 2 kali. Tapi banyak juga masjid buat azan 2 kali. Masjid Lundai buat lagi tak? Buat lagi. Kau tahu tak? Buat lagi rasanya. Bagus tu. Mana kita ambil masa lebih kurang 20 minit kau sebelum tu. Azan dulu. Tu kena suara lain lah. Sebab tu dia kata hak tadi menggabungkan azan tu. Hak menggabungkan azan ni sebenarnya dia gini, dia di sini ni ringkas lah. Hak kalau kita bincang semalam menggabungkan azan ni begini. Maknanya dulu zaman Nabi dia tidak ada pembesar suara. Mengikut ulama menggabungkan azan ni maknanya dia dua. Sama ada azan itu makna dalam masjid yang sama dua orang. Dia naik atas bucu masjid. Macam menara lah. Dia ada masjid tu dia buat tangga tepi tu untuk muazzin. Setengah-setengah tempat kita tengok di tempat-tempat di sebelah mana kita kata kawasan Afrika kan, kadang-kadang dia tempat susah kan. Dia ada masjid tapi elektrik pun tak ada. Memang dia duduk atas bucu masjid. Dia ada tangga naik tempat muazzin duduk situ. Dia long dah. Tak ada speaker, tak ada apa pun. Gitu zaman Nabi dulu. Baik, jadi menggabungkan azan ni kadang-kadang 2 orang. Boleh ke tidak 2 orang? Duk bucu ni seorang, bucu ni seorang. Hak bucu ni dia nak ada aku ni. Suara dia ni. Hak duk bucu nak ada aku ni. Boleh ke tidak gitu? Boleh mengikut ulama. Sebab tu lah ni kita tak speaker, bukan kat 2, 4 bucu speaker. Menepati hak tu sama yang maksudnya tu. Jadi pada seorang lah. Menggela ni sudah ada pembesar suara. Tu boleh menggabung. Ataupun setengah ulama kata duduk sekali pun boleh. Duduk atas menara tu duduk 2 orang. Seorang ngadak aku ni, saya ngadak aku ni. Tapi duduk dekat-dekat. Boleh juga gitu. Itu maksudnya menggabungkan tu. Jadi hak ni tajuk ni untuk hak suatu ketika di mana tidak ada sistem ni hak kita kata sistem pembesar suara, tak ada guna suara yang original tu. Sebab azan tu dia nak suruh orang dengar. Sebab tu azan ni orang hak suara tu kuat. Suara dia tu ni suara panggil frekuensi tinggi suara tu. Orang dengar jauh boleh pergi suara dia. Hak tu lebih afdal. Lepas tu dia lama habis juga. Sebab tu dia buat gini tu. Kadang-kadang tutup telinga tu. Bila tutup telinga tu dia tak apa dengar. Dia kalau kira-kira gitu lah. Jangan pula kita kata molek cari waktu tuli lah kalau lagu tu. Nak suruh dengar telinga dia habis kering dia lamanya. Itu maksud bab menggabungkan azan. Baik. Jadi hak azan waktu subuh tu. Okey, cuba tengok qaul yang ketiga tu. Asasnya perbincangan Imam Syafi'i nak bincangnya asasnya hadis ni lah. Kalau bila tak masuk lagi subuh. Kalau azan Abdullah ibn waktu masuk subuh. Hak ni hadis ni sebenarnya antara hadis yang menunjukkan bahawa waktu imsak tidak ada sebenarnya. Waktu imsak bermulanya puasa. Tu sebenarnya. Jadi 10 minit sebelum tu kena berhenti dah. Tu tak ada asar. Tak ada sikit rambut tu. Bahkan setengah tempat tu kalau makan lagi 10 minit sebelum subuh tu dia tak waktu email tu. Tak layak tu. Buat benda haram dia kira. Berat juga gitu. Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan amalan zaman Nabi, banyak perkara bercanggah tu. Baik, qaul yang ke-300 Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu. Inna Bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Wa kana Ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Sesungguhnya Bilal ni dia azan di malam hari. Malam hari tu kena ingatlah belum masuk waktu subuh. Maka makan dan minumlah. Dengan sebab azan Bilal tu jangan berhenti makan minum, makan teruskan sehingga sampai Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan. Dan adalah Ibnu Ummi Maktum itu seorang laki-laki yang buta matanya. Dia tidak azan kecuali apabila dimaklumkan kepada dia subuh dah ni. Baru dia azan. Maknanya Abdullah ibn Ummi Maktum ni bila disebut dia masuk dah subuh ni, dia akan azan lah. Sebab tu kalau azan dia tu tanda masuk subuh. Bola makannya. Untuk orang berpuasa. Maknanya 2 orang ni.
Ni antara yang kita kata boleh dengan erti makna azan ni, boleh dua orang yang berasing dan dua kali pun boleh. Tapi untuk subuh ya. Untuk lain tak ada buat zaman Nabi tu. Dan untuk apa ni, gitulah. Lepas tu Jumaat kita tengok sekali ya Jumaatnya dalam hadis. Dan Nabi bila apa ni, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi naik atas mimbar baru dilaungkan azan. Tu hadis tu kuat sangat tu. Mana tak ada lah solat sunat dua tu sebelum Jumaat. Dia tidak ada. Waktu kuatnya. Walaupun ada juga, yalah aku ke mana perilah, tapi kau mana kau nak kira tu, bagi saya tu lebih kuat. Maknanya bila masuk waktu zuhur hari Jumaat tu, Nabi naik atas mimbar. Kemudian dilaungkan azan. Setelah azan tu khutbah. Selesai khutbah, dua kali khutbah tu ada dalam hadis. Saya sebut gitu. Lepas tu ada kita dua lah ni tu, ialah kita kata tu dari segi fiqh lah. Tapi kalau nak kira asalnya gitulah. Tu kuatnya. Jangan pula kita kata tak kena belaka, dak. Kena kata ke perawi hadis tu lah. Hadis tu sahih. Jangan kata saya tu ayat ya. Bahawa kita ni tak boleh silap dia mahu aku semeng. Kata makihmu lah jadi gini, kihmu atas suratnya. No, padahal kalau tak atas surat dia pun tak tahu maklumat tu. Kadang-kadang orang ni dia tak tahu nak marah siapa. Moga pemarah no. Tu masalah. Sepatutnya kalau saya lah, kalau kita belajar Allah untungnya kita ada khilaf dalam fiqh. Nak dalam hidup manusia ni, Islam ni, hak dia kata nak serupa tu dalam bidang apa? Hak Islam nak serupa, hak ni tak boleh tak serupa, kena serupa dalam bidang apa? Sebab realiti hidup manusia ni bukan dia ada benda yang mana tak boleh serupa, dia kena beza, dia ada. Misalnya makan minum, dia berkait dengan lokasi juga. Betul, banyak perkara lah. Nak pakai apa berkait lokasi. Kita nak duduk tempat Eskimo, nak pakai sport kita ni. Secara otomatik dia orang di situ dia akan fikir pakai sesuai dengan dia. Enggak kalau bawa pakai itu mari kat kita, jeruk lah basahnya panas. Dengar bulu lagi duk tekuk, nak kontrol dia punya haba tu dah. Tak boleh. Gitulah. Makan minum pun dia berkait. Itu khilaf dari segi fiqh. Mujur. Tapi hukum mana perkara tu, hak khilaf tu dah. Dia ada dalil hukum mana pun. Ada dalil. Baik, tak apalah. Seterusnya kita pergi ya. Jadi Abdullah Ibn Maktum ni bila dia tanda masuk subuh. Gitu. Sebab apa? Sebab dia buta. Dia tak tahu. Kecuali raya asbahta. Masuk dah subuh ni. Dia puasa ya. Jadi dia tentu suara dia ni berbeza dua ni. Sehingga orang tahu ni Abdullah Ber. Tak boleh tu. Masuk dah subuh tu. Ni bila? Bangun bila Ber ni. Maknanya nak masuk waktu subuh hampir setengah jam. Kalau masjid tu kenali lama jamai dah dia amal ni. Sebelum saya lahir lagi. Saya tanya bila situlah meninggal ada dia ni. Dia umur 100 tahun lebih dia meninggal dunia. Dia kata aku celak-celak mata pun, dia kata memang subuh ni azan awal, dia kata belum masuk lagi masjid tu kenali. Nak gerak ke kampung. Baik. Hadis poin yang ke-301 Imam Syafi'i berkata, sunnah Nabi SAW mengenai azan subuh adalah dilakukan pada malam hari agar orang yang melakukan perjalanan di akhir malam dapat berangkat dan orang yang tertidur segera terjaga dari tidurnya lalu bersiap-siap untuk mendatangi tempat salat. Sebab tu kata malam tu makna bukan malam awal malam tu, tidak. Malam ni maknanya kira-kira kita kata setengah jam ataupun 40 minit gitulah. Kira-kiranya orang boleh mandi, boleh bersiap nak pergi tempat salat tu. Itu maksud dia nya. Yang lebih saya sukai, kata Imam Syafi'i, yang lebih saya sukai adalah apabila muazzin mengumandangkan azan sesudah fajar. Jika tidak dikerjakan, maka saya berpendapat bahawa tidak mengapa ia meninggalkannya. Kerana pada masa Nabi SAW, azan dikumandangkan sebelum fajar. Jadi kata Imam Syafi'i, yang lebih saya suka adalah apabila muazzin mengumandangkan azan sesudah fajar. Ni pandangan Imam Syafi'i. Dia maknanya pasti masuk subuh baru azan. Bukan dia nak canggah apa yang berlaku zaman Nabi tu.
Jika tidak dikerjakan pun, maka saya berpendapat bahawa tidak mengapa ia meninggalkannya. Kerana mana kalau dia tidak buat gitu pun tak apa. Maknanya kalau dia nak buat seperti zaman Nabi lah, kata 2 kali, pun tak apa. Tapi saya lebih suka, maknanya buat selepas fajar. Maknanya azan sekali lah, tidak 2 kali. Gitu. Baik, jadi kenapa Hamol ni kata-kata Imam Syafi'i ni, mana dia berkali mungkin dia takut orang keliru dan sebagainya. Pandangnya dia. Tapi kena ingatlah bila dia kata saya suka, lebih suka bila muazzin mengemanakan azan sesudah fajar. Sesudah fajar ni mana fajar sadiq lah. Mana masuk subuh. Tu. Jika tidak dikerjakan, maka saya berpendapat bahawa tidak mengapa kalau dia meninggalkannya. Kerana pada masa Nabi SAW, azan dikumandangkan sebelum fajar. Sebelum fajar. Baik. Kita kena ingat satu perkara lah. Kalau kita kata yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ni fajar kadhib, mana fajar sebelum masuk fajar sadiq. Maknanya selarah dengan kata-kata Nabi. Sebab dia bimbang takut orang silap faham malam tu. Ke fajar ni ada 2, kita bincang dah. Kita ambil 2 lah, walaupun setengah ulama kata 3, satu lagi fajar hak masuk, dia kira fajar juga tu, hak masuk lepas subuh lepas tu naik matahari, dia kira fajar juga tu. Jadi 3. Hak yang dimaksudkan sini, hak dimaksud oleh Imam Syafi'i ni, maknanya fajar tu fajar kazib, maknanya sebelum masuk waktu subuh. Mana fajar kazib ni kira-kiranya subuh dah, subuh ni mana pagi dah, cuma tak masuk subuh lagi. Jadi mana Imam Syafi'i dia takut orang faham ni maknanya jauh sangat waktu azan dengan waktu subuh tu, sampai dia panggil malam. Sebab itulah ramai ulama kata malam di sini maknanya tidak jauh dengan waktu subuh tu. Sebab tu kalau kita ambil pandangan ni kata fajar, maknanya fajar kazib sebelum masuk subuh. Gitulah maksud dia. Tidak ada azan yang dikumandangkan sebelum waktunya kecuali subuh. Kalau kita tengok dari segi sunnah, hadis Nabi tak ada mana-mana waktu solat yang mana azan dilaungkan sebelum masuk waktu kecuali subuh sahaja. Jangan buat gitu. Jangan nes tengah tu bahan dah. Azan. Azan dah. Apa? Serabut perut tu kelih budak main bola dia azan awal gitu. Misal tak boleh gitu. Tak boleh menyalahi sunnah tu. Tak ada. Untuk salat subuh saja. Sedangkan untuk salat fardu yang lain azan dikumandangkan setelah masuk waktu. Kerana saya tidak mengetahui bahawa ada seorang yang meriwayatkan, ada seseorang tu mana ada sesiapa yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW tentang adanya azan untuk salat fardu yang dikumandangkan sebelum waktunya selain subuh sahaja. Subuh ya. Saya tidak menyukai azan salat fardu ditinggalkan. Cuba tengok dalam mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Saya tidak suka azan salat fardu ditinggalkan, baik salat sendirian maupun dilakukan secara berjemaah, serta tidak meninggalkan iqamat untuk mengerjakan salat di masjid, baik yang besar maupun masjid kecil, dan seseorang tidak meninggalkan iqamat di rumahnya maupun ketika mengerjakan perjalanan. Ini malam pun kita bincang dah. Baik, kita ambil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata saya tak suka. Maknanya sebab dalam Imam Syafi'i ini dia tidak kata wajib. Makna kalau kita tidak azan pun bagi Imam Syafi'i semaya tetap sah. Dan kalau dia tak buat ataupun dia tidak perlu i'adah, mengulangi balik semaya, tidak. Dia kekal sebagai sunat. Cuma Imam Syafi'i sebut saya lebih suka ni mana dia nak ayat bagi dia nya, hak ni walaupun tidak wajib pun benda yang besar lah. Itu maksud dia. Itu maksudnya uhibbu. Saya lebih suka. Maknanya bila semaya fardu ni khususnya, sebab ada semaya khususnya di masjid, semaya fardu khususnya di masjid, tak kira lah masjid tu jemaah ramai ke hatta sore je jemaah tu. Sore ni maknanya imam dengan makmum, hak tu pun kena buat. Saya lebih suka begitu. Selain daripada makna sunat, dia guna saya lebih suka, makna ini bukan sunat kecil-kecil ni, sunat besar. Itu maksud dia. Kalau iqamat pula, kalau dia semaya sore pun dia tetap kena iqamat. Kita bincang dah sebelum ni, walaupun ada juga setengah kata kalau semaya sore pun kena azan juga. Kalau dalam keadaan waktu masih panjang lagi, kita bincang dah khilaf. Tapi kukuk mana pun, kalau kita simpulkan semua tu, semua menganggap baik sunat, sangat menepati sunnah seseorang itu beriqamat. Kalau dia semaya sore, kalau semaya berjemaah, walaupun lepas waktu lama dah, pukul 3 dah nak semaya jemaah, apa ni kita kata Zuhur misalnya, molek kita azan.
Gitulah muka kita boleh main sunat ke apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Tak perlu guna besar suara. Misalnya semaya di surau, di Jabak misalnya, dah lewat program habis sampai pukul 3, pakak pergi sembahyang ramai di surau. Azan lah. Kalau tak si azan di kita tercorong mikrofon tu pun, dah kita azan dalam keadaan tidak guna pembesar suara. Nak ambil sunat tu. Dah mazhab Malik kata tak sah. Dah ramai lagi ulama lain kata tak sah. Tak sah tu makna kena la tajid, tak mewadi, kena ulas semula. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata sah, hak tu sunat saja. Itu kalau semaya berjemaah. Khususnya kalau masjid, Auza'i kata lebih ditekankan lagi. Tapi kalau semaya seorang, semua kata sunat besar tu iqamat. Iyalah kira lah setengah-setengah mazhab kata tak sah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ringan bab ni. Dalam mazhab Syafi'i bab ni ringan. Cuba tengok Imam Syafi'i kata, saya tidak menyukai azan salat fardu ditinggalkan. Sebab tu kena rakyat kepada imam masjid lah, supaya kalau lewat sikit kuliah pun, misalnya sampai pukul 9, azan je lah buat apa kerjanya. Nak ambil pahala tu. Ni lewat sikit tu khomak lalu. Gaduh benar nampaknya. Jadi bagi sayanya molek itulah. Kita ambil kira semua. Ambil kira semua mazhab. Maknanya molek tentulah. Walaupun gitu ya. Tu. Serta tidak meninggalkan iqamah untuk mengerjakan salat di masjid. Khusus di masjid. Baik yang besar ataupun masjid kecil tak kira lah. Dan seseorang tidak meninggalkan iqamah. Kalau dia semaya seorang di rumah dia ataupun maya dengan keluarga dia, jemaah pun molek-molek iqamah ni. Tetap. Walaupun kalau mengikut mazhab lain, dak. Kalau maya jemaah di rumah pun kena azan juga. Kecuali tak ada lelaki. Tak ada lelaki, tak imam boleh azan. Azan, dia iqamah, dia. Mungkin dia seorang lelaki. Makmum semua tanya katakanlah. Siapa gitu sekali. Baik, apabila seseorang meninggalkan sebahagian daripada ucapan azan, maka ia harus kembali kepada apa yang ditinggalkan dan meneruskan azan. Tidak boleh menggantikan dengan yang lain. Demikian pula setiap yang dimajukan atau diakhirkan hendaklah dikembalikan, diucapkan sesuai dengan urutan dia. Kalau salah lah atau tertinggal, kena ulang balik dia punya. Ulang tu lah, bukan ulang daripada awal. Kan ada kalau orang tukar hayya 'alal falah, letak hayya 'alal falah dulu. Macam mana tak tahu hari tu. Tukar kan ada. Jenis tukar itu kadang dia neng mentah mana sol. Kita perasan lama dia tunggu. Boleh berlaku tambah-tambah tak biasa walaupun mudah ni dia rasa kaget tak biasa. Parut itu tutup bila tak ada. Tu siap azan. Kau cawak iya. Ada ke berlaku gitu? Boleh berlaku. Saya ingat ni. Biarlah kita sebut dah. Ni masa sekolah rendah ni. Kita sekolah rendah ni, muka dulu sekolah rendah ni walaupun tak ada kafar, pun tu email dia ngajar fardhu ain di rumah dia. Dulu kan, tu email pergi cari di rumah, dia tak pergi. Kelas ada hari ni, suruh anak pergi lah. Dia suruh. Tu email dia pergi rumah-rumah, dia main dulu. Dia buat apa direct selling juga, pergi rumah-rumah. Tu email dulu. Saya ingat kita pergi ramai lah penuh anak-anak mungkin tu di Pondok Kenali pergi, dia ajar. Ajar jadi reti lah kita. Klik kapung sekali pergi nak sembahyang jemaah tak ada tu bila gitu. Enggak kita orang mau berapa pun sekolah rendah. Orang kapung ni walaupun dia tak biasa dia itu dia walaupun tua pun tak biasa azan tak naik dia. Dia kata kita nak wika budak-budak. Bukan orang muda budak-budak. Mu kita ni bukan muda budak. Kita kata pocik lah ada mu lagi azan kat kita je. Salah. Ingat lagi. Salah tu pocik tu tegar. Hayal falah dulu, hayal salah dulu dia kata. Baik, itulah kalau salah lagu tu ke mana? Dia kena betul balik, betul selalu. Jangan biar gitu. Tak perlu ulang semula Allahu Akbar itu. Hak salah tu ulang balik. Kalau hayal falah dulu, kita ulang balik hayal salah 2 kali, lepas tu gitu maksud dia nya. Ataupun tertinggal tu bukan tukar dari segi urutan itu. Tertinggal terus katalah. Dia kena sebut semula. Sebut situ lepas tu sambung balik tu. Gitulah. Mana kalau salah di ujung tidak perlu ulang di awal. Tidak kena start semula. Itu maksudnya. Apabila diucapkan pada awal azan Allahu Akbar, kemudian diucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia meneruskan sampai selesai, maka dia harus mengulangi dengan mengucapkan Allahu Akbar yang telah dihingga, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammad Rasul 2 kali sampai ia menyempurna. Ni kalau salah tu kalau salah di awal lagi. Dia qamat, dia azan tu sekali dia sebut. Malam kita pergi cedah
Azan ni kan dua kali kecuali la ilaha illallah yang sekali ya. Nah, katalah salah lah. Allahu Akbar tu sekali. Ya Allahu Akbar sekali. Ni maknanya Allahu Akbar tu dia kira sekali. Jangan kita fikir dua dah tu. Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar sekali. Dak dia kira so. Nah, sebab tu bagi saya lebih terima pandangan yang mengatakan bila kita azan Allahu Akbar. Sebab ada saya dengar Allahu Akbar. Ada kan buat gitu tak? Iyalah. Bagi saya lebih baik yang sama tadi tu. Tu lebih afdal. Tu. Dia kira sekali. Lepas tu Allahu Akbar. Tu kira buat dua kali. Sekali yang tadi. Sebab qamat Allahu Akbar. Sekali. Qamat dia sekali. Kecuali la ilaha illallah pada azan tu dia seperti qamat tu. Lepas tu kena betul juga. Sebab tu dia azan ni dia perlu dilatih. Kalau masjid London dulu kita latih dengan Haji Deng Qori antarabangsa dulu. Dia ni Tok Bila masjid besar apa ni? Bacok. Dulu dia jadi jadi Tok Bila di Masjid Muhammadiyah Haji Nordin. Dia tu Qori tu lah lepak antarabangsa tu. Main-main cek-cek mula. Sedap dia baca Quran kita gini kena latih. Ketidak kita acak kalimah saja pun. Qamatis salah. Tu qamatis salah dia. Tu dia. Tu duduk lain tu. Duduk pecah dengan as-salah. Qamatis salah. Tu dia duduk situ. Tu qamatis salah. Macam mana dia heret baris tu kita depan. Dia tak sedar, kau dia tak khabar, kau tak tahu. Tu salah lah tu. Salah pelik lah tu. Kena betul lah. Qamatis salah tu selalu. Jangan tu kan macam berhenti pula situ tu. Jadi tu heret sepatut duduk alih honung tu. Tu salah tu bagi-bagi gitu. Sebab tu dah dia azan ni kalau kita tengok dalam fiqh Syafi'i kan dia kena orang suara tu derah, sedap. Dia kena pilih, kena buat pertandingan. Ialah tidak sedap sepokori kalau nak cari sepokori kan. Beratlah kitanya. Ni jangan cari hak tak sedap lah. Sebab setengah-setengah kita dengar tu azan tu Allah berat sungguh lah. Saya ada satu tempat kuliah baru di Selangor. Nengung kita dengar. Kita duk mikir nak ayat lagu mana. Duk mikir lagi ni nak ayat ni. Sebab ni hujung bulan kena pergi pula ni. Tak segi, tak dengar tu. Tak boleh. Moga dia nak semaya. Moga kih nak semaya dia kena dengar dia sebut tu. Pakai nak tutup telinga. Tapi berat terlajuk. Tak dengar tu azab pelik gitu. Suara dia tu. Dalam makhraj tak betul. Baris pun tak betul. Banyak karut lah. Jadi bagi saya tu kalau saya nak hajuk pun tak erti kira. Jadi hak ni bagi saya tak boleh siapa kata. Jadi kita kena berlapis dada lah. Kena berlapis dada kan. Sebab tu dia kena pilih, dia kena melalui pertandingan juga. Sebab tu dia ada latihan. Sebab tu sunnah besar tu, azan ni sunnah besar. Syiar agama tu. Baik. Bab seterusnya jumlah muazzin serta upahnya. Dia bicara tentang upah pula. Boleh ke ada muazzin ni ambil gaji? Ni. Qaul yang ketiga 02. Bab adadil muazzinin wa arzaqihim. Itu bab yang membicarakan tentang jumlah tenaga azan itu, orang yang melaungkan azan serta upahnya, sagah hati yang nak diberikan kepada mereka. Qaul yang ke-302 Imam Syafi'i berkata, saya lebih menyukai muazzin itu dibatasi 2 sahaja. Kerana kami menghafal, kami ingat daripada hadis Nabi bahawa pada masa beliau hanya terdapat 2 muazzin sahaja. Walaupun tidak menutup kemungkinan azan dikumandangkan oleh 2 orang setelah yang pertama mengumandangkannya. Namun jika hanya 1 azan, maka hal itu tidak mengapa. Saya tidak menyukai bagi imam yang apabila muazzin telah mengumandangkan azan pertama, ia memperlama solat untuk memberi kesempatan orang setelahnya. Namun secara otomatik azan kedua terpotong dengan keluarnya imam. Baik. Dia gini Jadi kata Imam Syafi'i, dia kata saya lebih suka muazzin itu 2 orang saja. Sebab zaman Nabi gitulah. Ramah muazzin zaman Nabi, bukan Bilal dengan Ibnu Abdullah bin Zaid tu antara yang mimpi, mula-mula mimpi. Bilal pun mimpi juga. As-salatu khairun minan naum tu atau Bilal kalau mengikut dalam hadis.
Atau lain tu Abdullah bin Zaid. Dan dalam kitab Bulughul Maram disebut Abdullah bin Zaid ni selepas Fatih Mekah tu katanya dia menjadi bila di Masjid Haram. Abdullah bin Zaid itu. Tak apalah waktu tu kita boleh bincang semulalah dia punya nama-nama tu. Baik. Kata Imam Syafi'i, saya lebih menyukai muazzin itu 2 orang saja. Sebab zaman Nabi gitu. 2 orang ni maksudnya dua orang ni maksudnya yang melaungkan azan. 2 orang tu maksudnya kalau waktu subuh sebelum masuk subuh. Sah. Kemudian selepas masuk subuh. Maknanya 2 orang yang berbeza. Boleh juga maksud begitu. 2 orang ni maknanya azan orang lain, qamat orang lain. Ada juga yang kata begitu. 2 orang ni boleh dengan erti serentak boleh. Serentak boleh. Serentak azan dua-dua. Kita kata tak sembung kau. Sini tempat kita sembung parut lagi. Masjid lain-lain dekat-dekat pula tu. Lah ni bani tinggi menara. Masjid lain tahu mana tinggi. Bila nak waktu dia kira tinggi sekaki tak apa dah. Lepas tu cending buat dekat-dekat sangat. Kadang-kadang suara tu derah pada masjid. Dia punya speaker dia tu. Tak apalah tu. Cuma zaman dulunya muazzin tu seperti yang saya sebut tadi lah, kita bincang dalam syarah surah Nasa'i tu. 2 orang. Sama ada duduk di bucu yang berbeza, masjid tu naik ke atas tu, hak ni ngadak aku ni. Hak ni ngadak aku ni. Nak suruh dengar daripada semua sudut masyarakat. Ataupun duduk sekali tak apa, tapi tempat tinggi. Tapi mengadap belakang gitu. Hak ni melaung aku ni tapi duduk dekat-dekat. Dan azan tu kena sekali lah. Moga masuk waktu tu sama. Itu maksud dia boleh juga begitu. Sebab tu saya suka setakat 2 orang, jangan ramai. Tak maksud dia gini ramai pun tak apa, tapi azan waktu lain-lain. Hari ni muazzinnya hari ni, esok orang lain pun tak apa gitu. Ramai pun tak apa gitu. Kalau masjid di Selangor ni surah apa 5 orang ti imam. 5 orang ti imam. Sebab jadi ti imam dia tu boleh maksudnya sebab ti imam dia boleh hijau. Ti imam tu boleh pergi hijau. Sebab di Kelantan kita ti imam tak boleh hijau. Lagi Mekah pun tak boleh. Sekali je setahun. Tak apalah, biarlah kita tidak nak itu. Cumanya dia jadi lebih molek. Tu. Bila dia, yalah kita kata alam dia sikit tapi tak apa sebab dia boleh bekerja. Jadual dia boleh ikut. Jadi banyak ke 5 orang tu imam. Surah tempat saya, surah 5 orang tu imam. Jadi dia boleh buat jadual, jadi tak terganggulah. Hijab jabat pun tak terganggu. Dia bagi hak ni hak jenis tak ada hijab jin, hak ni hijab jabat, hak ni tidak hijab, hak tidak hijab jabat ni dia agak fleksibel sikit dia waktu dia. Tapi kukuk mana semua kena tugas yang sama. Tu. Lepas tu dia bayar gaji pun murah lah sikit. Tak apalah sebab dia boleh buat kerja lain. Ke tempat kita ni 2 orang tu email dah. Kadang dia nak buat lari lembu tak ada dia tu. Kapung. Akhir sekali dia caw ke lembu dia. Caw ke makmum. Ya, dia pergi hari Jumaat saja. Ramai mana dia berkapung ada. Kita pergi singgah nak sembahyang. Tak ada tu email. Dia kata tu email mari hari Jumaat aja. Biasa gitu pengalaman saya lah. Apa sebab 2 orang. Sebab dia kata banyaklah kalau kita sebut tu tak sesuai lah. Apa jadi gitu? Masalah pendapatan lah kira-kiranya. Gitu. Dia kata terikat. Dia kata nak makan gula pun tak ada. Dah kalau 2 orang. Nak pergi ambil anak sekolah lagi. Nak makan gula lagi. Lepas tu beramak lelah jelek. Kata lagi marah makmu. Makmu baik yang pada email. Jadi benda-benda gitu ada. Jadi kalau di luar dia sesat dengan email tu ramai. Sebenarnya kos pun tidak besar juga. Ni saya bincang dengan dia. Orang kata beza dia kata. Kita ni kalau masjid negeri tak siapa 5 orang. 3 setakat tahu. Ke depan. Tapi sana surah ya. Tapi surah dia jangan main. Besar ada masjid kita. Tapi tak apalah. Jadi senang. Sahabat saya tu kata tak ada masalah sini. Bila 5 ni kaya jadual kita boleh buat. Mudah nak urus. Kita boleh hijab tak ada masalah pun. Hijab pejabat ada tu hijab bank. Dia hanya muazzin hijab bank. Jadi dia ambil malal. Jadi hak kahwin ni tak. Hak kahwin ni ambil siang hari. Jadi malal tu dia boleh pergi kuliah. Setengah-setengah tu. Jadi sebab apa 5 orang. 2 orang sakit perut, 3 orang lagi ada. Muka dia 5. Ke hari Jumaat ke ada 2 orang tu tidak nyayang ada. Kena sakit perut 2-2. Baca ketebah hari tu mana ada lah. Gitulah dia. Jadi kuk mana perkara tu sebenarnya tidak jadi masalah atas keperluan lah setempat tu. Tapi kuk mana saya tengok lebih teratur bila ramai iman. Kecuali iman ni 2 orang tak apa. Boleh 5,000 seorang. Dia tahu orang lain duduk situ. Pergi pagi kelik gelap. Ni pula masuk waktu asar kelik lepas isyak. Boleh buat lagi tergili. Tak apalah. Tak perlu hijau lain, tak perlu fikir dah. Ni jadi tak ada. Tu jadi masalah juga tu.
Sebab itulah dalam perbincangan ni, peringkat universiti lah, dia bincang pekerjaan yang paling tidak diminati, yang paling itu email lah. Banyak sebab orang bahagia bidang peluang kerja ni bincang kerja apa yang paling orang tak si email, tak ada pilihan. Buat apa tu? Terdedah pada kritik yang kau tu gini banyak risiko, banyak kara lah masalah masa lepas tu terikat sangat. Sebab sana dia tak terima masalah tu. Sebab apa? Sebab dia ramah. Surah mula-mula tubuh ni pun dia start dengan 3 lalu email. Saya pergi kuliah ada tu, dia orang Kelantan juga jadi email tu. Sebab dia suara dia sedap, anak murid Ajilah atas panjang. Start dengan 3. Jadi dia boleh balik nak Kelantan 2-3 hari. Dia klik 2 minggu sekali. Sebab apa? Sebab bila ramah dia tak mula-mula start ke 3 lalu. Enggak lah ni 5. Tak ada masalah. Tak terganggu sikit abuk. Mana kita pergi kuliah mana-mana je, waktu mana pun email tak ada masalah. Tu cara dia buat. Jadi saya rasa bagus juga begitu. Sebab pengalaman kita jadi imam ni, orang-orang ni lah timbul. Sebab apa? Kalau tak ada ni kan dia terganggu solat tu kan. Jadi mari masjid tu ngepek pula, nak boleh pahala ke jalan mana. Jadi benda-benda gitu kena sesal tu. Jadi kita duk kuliah ni jumpa macam-macam lah. Siapa duk ngepek, nak boleh kaza duk ngepek. Kita ni mari awal tok bela, tu imam mari lewat duk ngepek tu. Tu imam kata, "Oi, kata kawan malah tak tidur gini ni." Moga tu imam 2 orang. Enggak dia terpaksa ni bila 2 orang ke tak. Dia kadang dia nak gila tu payah. Tak leh ni gila kan. Patut demo tolong kata, kawan tak leh ni. Tak ada pilihan lah, moga 2 ya. Sahabat saya sana tu dia kata, memang dengan 4 orang, 5 orang, 3 orang ni memang banyak sesal masalah. Sebab dia pernah jadi imam juga di Kelantan. Tu saya nak ayat tu keadaan tu. Tu. Jadi dia kata suka, bahkan tak terganggu sikit abuk, tak stres dia kata jadi imam. Dia boleh bekerja, dia pegawai bank. Tapi dia jadi imam juga. Tu. Dia rawang. Begitulah. Jadi jumlah muazzin serta upah dia. Jadi boleh ke tidak bagi upah? Boleh. Supaya apa? Supaya komitmen tu. Dalam keadaan orang ni sibuk nak tu. Kalau di kampung lain sebab tu kampung kita tengok hak jenis volunteer ni hak tua-tua. Habis gas dia tak ada komitmen lain dah. Baca khutbah pun negara. Saya singgah maya tu neng kita tengok berti kah dia kejut. Duk baca khutbah dia tokak gitu. Dia tua sangat. Tanya isteri kata umur 80 lebih dah ustaz ni tapi tak si berti. Yang nyerah. Saya ada kita kata tak boleh kalau nyerah ni. Sebab kalau tidur kita dengar khutbah kita tidur pun dikira lara tu. Nabi tak boleh gitu tu. Jadi sepatutnya kena tengoklah keadaan tu macam tua semua. Bila dia baca Quran tu dah tak butir lah, tak butir. Saya pergi minggu lepas tukar. Tukar orang lain muda. Dia jadi imam saja. Khutbah tu orang lain, budak muda. Tak boleh. Sebab apa? Orang komplain lah. Sebab tu kita kena ingat dalam bab semaya ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, bab semaya ni sama ada imam bila khususnya menggunakan suara ni, dia kena suara sedap. Berakhlak tu ialah banyak kau lah dia ambil kiranya. Tu. Lepas tu disebut dalam mazhab Syafi'i juga mana dia boleh hadir pada waktu dia bertugas. Syarat dia begitu. Baik. Kemudian Imam Syafi'i sebut lagi sini dalam qaul yang ketiga kedua juga, walaupun tidak menutup kemungkinan azan dikumandangkan oleh 2 orang setelah yang pertama mengumandangkannya. Hak ni boleh juga. Bila hak mula-mula ni maknanya hak waktu subuh lah, waktu lain tak boleh. Ataupun azan orang lain, iqamah orang lain, tu tak apa juga, boleh juga di segi fiqhnya. Namun jika hanya satu azan, maka hal itu tidak mengapa juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia agak tidak tekan sangat ni. Ni untuk waktu subuh ni, kalau waktu lain tak boleh sekali ya. Azan tu. Saya tidak menyukai bagi imam yang apabila muazzin telah mengumandangkan azan pertama, ia memperlambatkan salatnya untuk memberi kesempatan orang setelahnya. Namun secara automatik azan kedua terpotong dengan keluarnya imam. Jadi mana terpotong tu maknanya mana azan kedua dengan keluarnya imam. Dia maksudnya gini. Maksudnya jadi imam tu jadi pelewak. Jadi pelewak pada masuk lama dah dia pelewak. Apa nak peluang orang mari. Tak boleh tak kira, tak boleh tunggu dah. Dia kalau kita nak jarakkan hak azan mula-mula tu. Dia azan bila masuk waktu ni subuh ni, dia tepat. Bila masuk waktu kena azan lalu. Kena azan lalu. Hak untuk yang kedua tu. Hak mula-mula tak apa, lambat, pelewat kita tengok keadaan lah. Katalah
satu tempat misalnya. Saya pernah pergi ke satu kawasan Felda ni, jauh rumah-rumah orang ni. Dengan masjid tu jauh. Sebab tempat kita ni dekat. Kadang nak belaga bumbung dengan masjid. Setengah tu jauh kita pergi. Ke kawasan Felda misalnya, pengalaman kita pergi lah. Di Pahal saya pergi. Memang dia bila dia azan pun lama sungguh orang nak mari. Setengah tu jalan kaki. Muka malam gelap kan. Jadi menurut kita tengok keadaan lah. Tapi hak masuk waktu dia kena tepat. Dia kena tepat. Jadi kalau sekiranya jadi lewat azan, kadang-kadang duk tengah azan tu keluar ada imam. Keluar apa? Keluar anak semaya lah. Jadi makna terganggu, terpotong tu makna terganggu dari arak dia lah. Sedangkan tu imam ni biasanya bila dia keluar tu untuk iqamah tu. Sebab kalau zaman Nabi ni dia keluar untuk semaya tu untuk iqamah tu. Bila azan bila waktu azan tu Nabi tak keluar lagi. Nabi duduk di rumah dia. Rumah dia ke tepi itulah kubur dia tu. Jadi dia semaya sunat situlah. Dia bukan semaya sunat dalam masjid. Sebab tu sekarang style kita buat tu dah sini, misalnya di masjid mana saya tengok, mana imam tu duduk dalam bilik dia, bilik imam tu lah. Dia semaya itu. Bila dia keluar, mana dilaungkan iqamat. Tu. Isyarat kepada apa tu? Mana bila imam itu keluar, maknanya tak boleh semaya sunat lah kitanya kalau dulu. Mak imam nak semaya tu. Allah ni dia buat lapu, semua masjid buat lapu lah, tengok lapu. Kalau merah okey lagi. Nah, ada-ada merah tu memang tu imam tak ada. Macam-macam lah ada isyarat gitu. Lah ni mudah lagi sebab dia ada digital ni kan. Dia tulis waktu azan bila. Mana kena ingat kalau ada 44 saat tu jangan terbaik mai sunat lah. Sebab saya tengok kalau seminit setengah tu dah lagi. Dah lagi tu. Gitu. Jadi semua ni sebenarnya perkara, kalau kita perhati, saya nak simpul begini. Hak dalam perbincangan, semua ini sebenarnya dia nak satu bentuk ibadat yang teratur dan sistematik. Itu sebenarnya. Kadang-kadang dia boleh berbeza mengikut keadaan juga. Contohnya kita kata kalau setengah-setengah tepat orang kerja. Subuh turun, sebelum subuh turun dah. Kalau turun lepas subuh tak ada. Dengan waktu jabat pukul 8. Nak buat macam mana? Ni kata fleksibel ni. Jadi nak buat macam mana? Boleh ke dia nak pelewat subuh tu? Tak boleh. Sebab setengah orang tu, misalnya dia rasa dia turun dengan pakaian pejabat dia tu, dia akan singgah di mana-mana masjid. Kalau masjid tu semaya lewat, cuba bayangkan macam mana. Tempat kita boleh buat gitu, di Kelantan boleh lagi 15 minit boleh lagi, sana tak boleh, setengah-setengah tepat. Sebab dia kata kalau turun pukul 6.30 saat dia pukul 9 baru sapa. Dia kena turun pukul 5.30, dia pergi tu, kira-kiranya dia jumpa masjid dekat dengan pejabat, dia singgah semaya situ. Sebab tu ramah tak semaya tu. Ramah tak semaya kita tahu. Sebab kita duduk kuliah kita boleh tahulah. Tahun lepas kuliah tu bila kecek lagu malas, kata ramah saat dia. Masalah isu pejabat lah. Semaya asal paling ramah tak salat. Sebab waktu kritikal waktu tu. Jam luar biasa. Kalau tak semaya di pejabat ataupun tak singgah di perjalanan nak tunggu semaya di rumah asal, dak lah jawabnya. Kalau di perumahan rumah saya tu ramah mana ngari pun sampai rumah. Setengah tu pukul 8. Sebab tu sana kelas kuliah Isya dapat sambutan juga. Sebab apa? Sebab orang tak ada nak pergi maghrib. Ramah tak ada nak pergi kuliah maghrib. Dia sampai lewat. Jadi kalau ada Isya dia pergi, letih-letih. Bukan tidak, tak sempat nak dengar kuliah. Dah hari Minggu masalah keluarga pula nak kelik gitu. Bayar ke? Itu keadaan. Sebab tu kita kena tengok perkara ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh, tujuan saya kita tengok dalam fiqh, kenapa benda ni agak khilaf longgar? Itu rahmat bagi kita. Tapi tak ada sabda kita sibuk ni kita semai subuh hawa. Pukul 5 tak maya dah. Tu demo tu tak apalah dia. Itu dia boleh maya awal waktu. Ikut waktu kita ni kena maya awal. 5 kita maya dah. Biar tak masuk lagi pun. Nyadalah tu khilaf tu. Tak boleh buat gitu. Waktu memang tak boleh, tak ada ruang waktu tu. Sebab dia as-salawatul maktubah tu. Innas salata kanat 'alal mu'mini kitaban mawquta. Semaya fardu yang telah ditentukan oleh para mukmin dia berwaktu. Dia ada waktu jelas dah tu. Saya sebut tu bukan apa sebenarnya. Iyalah kita kena baca juga buku-buku pokok liberal. Pokok ni bahaya pokok ni. Dia kata Tuhan nak suruh kita semaya. Dia kira gitu. Buatlah waktu mana pun. Tak boleh gitu. Tuhan nak suruh kita korban. Buat waktu mana pun tak apa. Tu. Memang ada begitu pun. Tu bahaya kan.
Baik, cuba tengok lagi lah. Kaul yang ketiga, kasul tiga, Imam Syafi'i berkata, imam, yang ini penguasa, memiliki kewajipan. Kewajipan di mana tanggungjawab untuk kawal keadaan para muazzin. Imam. Imam di sini dia buat penguasa. Mana penguasa ni maksud apa? Kalau kita tengok di dalam konteks Kelantan ni, Majlis Agama Islam. Ataupun pengurusi. Sebab kalau pengurusi tak ada kuasa lagi, kalau nak menentukan hak dasar, kira dasar tu. Okay? Pihak Majlis Agama Islam, okey. Walaupun dia benar-benar tidak wajib, tapi dia sarankan 10 minit selepas azan tu kena qomat ke tak? 10 minit. Itu bukanlah satu ketetapan wajib. Tahu siapa kena pecah tu email kalau pelewat 15 minit. Tidak. Tapi nak selaras. Ada setengah-setengah tu selaras tu atas nama wajib. Misalnya khutbah tak boleh baca kecuali orang yang bertauliah, yang didapat tahu kebenaran. Dia ada maksud dia. Takutnya khutbahnya sebut kursi. Tu. Dan sebenarnya sepatut lebih ditekankan lagi bahawa khutbah tu mesti ada panel dia. Kadang-kadang panel pun bocor juga. Tobik kadang-kadang satu dulu lucu sungguh dah, kita pun terkejut. Ni pengalaman kita jadi imam. Sebut cerita tolong satu khutbah. Tolong sungguh. Sebut tentang cerita tolong. Hadis tu maudhu'. Tajuk utama khutbah. Macam mana boleh bocor dia punya penapis besar ni saya rasa ni. Boleh tobik buat bocor habis. Tu banyak kita tengok apa tu. Itulah benda tu. Tu tanggungjawab penguasa, berdosa dia. Sebab dia tak biar orang buat. Kerana dia nak kawal. Tiba-tiba jadi gitu. Takut sebut masalah politik. Maliklah tu. Saya setuju tu. Patut tu tapi hukuman dia boleh buat lah. Salah satu tugas dia juga dia kena kawal. Makna muazzin ini katalah dia, mana pihak kalau nak kira di sini maksud dalam konteks Imam Syafi'i nak jaga muazzin. Boleh jadi kadang-kadang pengurusi masjid ke apa ni nak tegur muazzin ni tak berani. Setengah muazzin kita ni backing. Dia nyetok dan dia nyetok luar biasa. Sini tanggungjawab majlis agama lah. Orang panggil satu badan yang ada autoriti dalam bidang ni. Kerana masjid di bawah dia. Dia boleh tu panggil muazzin. Kata minta maaf, kata kita, awak ni tidak menepati. Kalau dia tu tak apa. Bukan pengurusi masjid ni kadang-kadang iyalah jadi balah tak hasil. Hak beradah lah ni, hak beradah. Hak beradah. Siapa azan pun orang nengu dengar. Kalau subuh takut lagi dengar cara dia azan. Jadi kih-kih lagu ni hak paling baiknya penguasa. Imam sini bukan mana imam solat ni. Sebab tu dia buat dia kata penguasa. Dia kena panggil muazzin tu minta maaf lah kata. Ataupun guna bahasa lebih baik, kita nak buat pertandingan. Niat terlibat dengan pertandingan. Pertandingan masa kita nak pilih semula. Seperti mana pengurusi masjid pun 2 tahun sekali berapa. Kalau sana 2 tahun sekali dia buat pemilihan. Mana kalau ramai setuju dia dikekalkan 2 tahun pula. Kena buat gitu juga muazzin pun. Tiba-tiba dalam kapur dia tu ramai lagi orang lain lebih sedap suara. Budak-budak muda, we peluang lah. Cari ramai tak apa. Itu maksudnya. Supaya mereka mengumandangkan azan di awal waktu. Mana dari segi masa. Dan dia tidak menunggu mereka untuk melakukan iqamat. Ni siapa kena tunggu sebab tak ada orang. Bahkan imam memerintah agar melakukan iqamat tepat pada waktu dia. Kalau kita tidak buat tepat, kadang-kadang orang mari. Sudah. Kita ni gaduh nak pergi. Kita time dah. Enggak tahu dah waktu gini. Tiba-tiba pergi tu lebih. Sampai 20 minit baru azan. Baru iqamah. Tu tak boleh terganggu dah. Sebab tu saya kata nampak sini kita boleh perhati. Kalau kita perhati dalam huraian ulama, saya boleh kata ini dia sebenarnya ibadat ni dia sistematik. Dia dalam bentuk satu sistem sebenarnya. Hal tu lebih baik. Baru dia jadi teratur. Yalah kita tahulah. Saya pergi ke masjid India dah. Cepat juga kita derah sikit baru kata nak sudah masa gitu 5.30 dia tak mai lagi. Baru kita kata sini mazhab lain. Dia mai lewat. Pukul naik 5.45 baru dia mai. Lepas kita tunggu. Memang dia mai lewat. Asal. Kita bincang dah dalam bab waktu tu. Mazhab Hanafi lagu mana? Dia mai asal ke? Apa ni? 2 kali bayar. Ingat tak? 2 kali bayar. Pun jangan mati. Dia qamat 5.45. Mana pukul 5 lebih buat dia relax lagi. Nyanda dia ni. Kita kata lagu mana buat ni? Kalau mayak-mayak tunggu ni. Kita ingat gitu mula tak ingat. Kan kita bincang dah nasai tu. Kan kalau mazhab Syafi'i kan bayar tu keluar bayar sikit, gelincir kita panggil masuk zuhur. Bayar tu sama panjang dengan objek tu kan. Masuk.
Waktu asar. Dok sekali banyak lagi. Tu ya. Tu. Baik, tak apalah. Kata Imam Syafi'i lagi. Ni hak ideal lah, hak molek sungguh lah ni. Saya lebih menyukai kalau para muazzin itu adalah orang-orang yang sukarela dalam melakukan tugas dan imam tidak perlu memberikan upah pada mereka, tak perlu bayar. Hak tu hak molek lah, saya lebih suka gitu. Hak ni dah ayatnya hak ideal lah. Mana orang kalau orang tu ada pendapat tadah, kalau tak ada pendapat kena bagi, kalau tidak berat juga dia tu. Tidak pula kepada salah seorang daripada mereka selama imam masih mendapatkan orang yang mahu azan dengan sukarela serta memiliki sifat amanah. Kalau ada yang sanggup sukarela, lebih diutamakan dia. Imam Syafi'i suka begitu. Kecuali apabila dia memberikan upah tersebut dari harta peribadi. Kecuali tu imam nak duit dia di. Saya tidak mengetahui bahawa ada suatu negeri yang memiliki penduduk yang ramai tetapi tidak ditemukan padanya orang yang mahu menjadi muazzin yang amanah, yang percaya, menekuni tugasnya, boleh komitmen tugas serta bekerja dengan sukarela tanpa dibayar. Tak ada tu. Kira tak ada ni bahayanya. Maknanya kalau ada tu terbaiklah, memanglah. Hak tu idenya. Tapi zaman kita sekarang ni tak. Sebab apa? Kita fahamlah. Sebab dia terikat dengan waktu. Bila terikat dengan waktu ni kerja lain pun terbengkalai sebenarnya. Jadi perkara-perkara tu kena fikirlah. Tapi kok mana semua terima kita percaya tu kalau boleh molek gitu email tak apa je tak ambil pitih molek. Tapi lagu mana nak jadi gitu? Nak jadi gitu macam mana? Sebab tu Imam Fakhr Razi apa dia bahas. Ni hak duk ngajar duk kuliah sepo saya nak. Mana lebih baik ambil duit dengan tidak ambil duit? Dia bincang tu. Lepas tu hak duk ngajar di sekolah supaya tu. Sama ya. Tak okey dia petang pergi jual ikan. Lepas tu pagi ngajar sekolah. Lepas tu lagu mana kualiti mengajar tu? Banyak kau. Sebab tu fikir-fikir mari dengan keadaan suasana perubahan yang berlaku dalam masyarakat gini-gini, akhir sekali tak dapat tidur. Seperti mana saya nak bakar ke 6 bulan pertama tak ambil gaji. Sebab dia berniaga. Tetapi apa kesal? Saya nak kata jadi banyak perkara terencak dia punya pengurusan negara. Jadi kamu tak usah fikir dah masalah kewangan, fikir nak meretah lagu mana. Sebab tu kena bui duit, gaji, alam. Dia kena bui biar cukup lah. Biar cukup sehingga dia tak mikir. Mana cukup ambil rasuah juga. Hak ni memang boleh kata lah. Boleh hukum lah, nasabah lah kalau nak hukum. 50,000 tak cukup lagi. Kalau mau merebuh pitih pun cukup tak cukup lagi. Dah lah go to allowance, semua allowance. Pergi makan gula pun boleh allowance lagi. Tak cukup lagi duit. Ni teruk benar lah ni. Kalau bui sikit tak cukup, tu salah rakyat. Kenapa bui sikit pada mepeng? Ni bui lebih 50,000. 25,000. Telefon ada allowance lagi. Kereta dah banyak kara, tak cukup lagi. Ini kalau ambil rasuah juga, kalau dihukum pun munasabah. Itu maksudnya. Jadi kita ni tak boleh berdengki lah dengan pemimpin. Tengok pemimpin pakai masjid kat kita nak suruh pakai kancil pun kita misalnya tak. Tak boleh lagi tu. Dia pun janganlah beli siapa hak berat berdoa. Banyak dia kena seimbang lah. Maknanya kita tak bagi saya lah. Mana pemimpin ni kita biar dia selesai utility. Apa ni kita kata hak utility dia tu lah. Dia selesai, dia tak usah mikir masalah anak sekolah. Dia guna akal dia 100% untuk tu. Maknanya kita kena mencukup keperluan pemimpin. Jadi pemimpin pun kena sedar lah. Dia bekerja ni kerana Allah untuk bela rakyat dia. Itu maksud dia nya. Berat hati-hati jadi pemimpin ni tak usah lah kata orang kat. Berat pada kuliah paham begini lah. Orang kata tak paruk kena musim-musim ni tak usah lagi ni kita ni. Kena berdoa banyak benar buat kita ni. Pening negara. Kita jangan main-main bab pemimpin ni. Dia rosak sistem negara. Dia rosak ekonomi. Banyak perkara. Dia boleh berlaku mana ketegangan kaum masyarakat macam banyak perkara ada. Mana kalau kita duduk tengok pandangan ahli-ahli akademik ni imam ni pun kalau kita nak bincang dalam konteks mazhab Syafi'i tak sah imam tu kalau makmum tak setuju. Secara umum. Cuma tengok pula tak setuju tu apa. Tapi umumnya gitulah. Majoriti tu. Sebab apa sih dia menyebabkan kalau semaya gak jadi tak khusyuk semaya duk peci ke imam. Tak ada selih. Nak khusyuk mana semaya? Ni. Jadi benda-benda gitu perlu kita faham. Sebab itulah bagi saya tugas apa yang rakyat boleh buat? Doa kepada Allah. Doa supaya Allah angkat pemimpin yang betul-betul ikhlas. Kalau saya sebut lebih lagi gak mungkin ramai tak setuju. Kalau kita sebut pendirian kita lah, mungkin ramai tak setuju. Tapi kena doa. Pemimpin yang baik.
Saya ni lebih suka letak atas orang itu, individu tu yang baik. Kita nak biar Allah lahirkan pemimpin yang baik. Tu kita kena doa lah. Sebab kita nak buat apa kita orang kapur ni. Kita tanya ngundi gitu ya kita ni. Patut nak jadi orang kaya tempat kita pun kita tak kenal molek. Cuma dengar royak kata dia juh tu. Lepas jadi orang kaya, dia kata tak. Ngatuk bila kapur aku cedik tu bila. Dia kata tak. Nak macam mana takdir. Tapi sebab tu kita kena berdoa. Gitu sebenarnya. Hidup kita tak boleh lepas daripada doa tu. Jangan kita duk sopoh pada pemimpin. Orang kita ni gitu. Dia tukar doa tu jadi sopoh. Dia kata kalau TV ni kedua ya aku tahu nak hari. Sebab dia tengok muka pemimpin tu dia tok kaki di TV. Ada gitu. Saya tengok tak boleh gitu. Kita kata dok, dia kata aku gerak telajak dia kata. Tu apa tu? Benda-benda gitu kan. Jadi berdoa lah hadirat. Saya sebut ni bukan apa. Kita ni banyak kena berdoa masalah umat Islam di India. Di banyak kau. Tapi orang kita tidak dilatih berdoa. Kena doa setiap masa. Doa khusus lah. Doa ni tak perlu akak tangan tengah buat kereta teringat kepada umat Islam di India. Umat Islam di India hadirat. Dia ikat kaki dia letak dia cuah minyak biasa. Dia bakar gitu. Dia bakar umat Islam. Gelap roda gitu kena api. Cuba fikirlah. Kita kena api sikit je pun dah berair putih mata. Backing hari tu sehari. Tak boleh selih. Sikit je kena je. Cuba bayar ke. Umat Islam. Ada ke umat Islam buat gitu pada kafir? Dalam mana-mana sejarah umat Islam kata tak ada. Kalau ada individu yang buat tu individu atas nama sebuah kerajaan. Tak ada. Kalau kerajaan buat gitu, rakyat Islam sendiri akan jatuh ke dia. Betapa umat Islam dididik dengan silm. Assalamualaikum tu. Itu lambat kepada keselamatan. Tu kan. Gitu. Saya ambil sikit lagi. Biarlah tu kan. Ni peringatan kepada kita doa. Tidak kena doa. Sebab saya tengok orang kita ni kurang benar dalam bab doa ni. Walaupun dia tahu cerita dia sedih tapi dia tak berdoa. Tak boleh. Man lam yahtamma bi amril muslimi falaysa minna. Orang yang tidak ambil berat tentang umat Islam. Nabi kata bukan puak aku, bukan pesen puak aku gitu. Hak pesen puak aku, hak ikut sunnah aku, dia jenis cara kepada umat Islam lain. Dia tak boleh pergi di atas pitih. Walaupun 10 riyal sebulan tu orang Islam hak sebenar. Dia tak boleh nak atas duit, dia atas doa sama. Tu enggak doa orang susah ni Allah terima. Gitulah yang terakhir. Di sini maknanya Imam Syafi'i dia kata dia pada pandangan dia lah betul lah memang dia sebut ni betul lah semolek-moleknya kalau ada orang sukarela, kalau ada tak okeylah kalau dalam sebuah negara yang mana ramai penduduk Islam dia sebut ni tak okey, tak ada nak cari seorang. Iyalah kalau ada molek gitu. Namun apabila tak ada juga orang yang sanggup sukarela tanpa bayar, maka tak mengapa kalau menyewa muazzin. Dia guna istilah sewa. Bahasa Indonesia ni. Mana kita bagi allowance kepada dia. Tak apa tu. Sama ada allowance betul macam mana berdasar pada hari bekerja, berdasar pada minggu, bulan, ikutlah. Asalkan ada. Dan imam yang penguasa tidak menafkahinya kecuali sebesar 1/5 bahagian daripada 1/5 bahagian Nabi SAW. Makna kalau zaman dulu dia ambil, kalau harta rampasan perang hak 1/5 walillahi walir rasul, ambil hak tu, jangan ambil duit lain. Maknanya kalau kita tengok sini sistem ni, benda yang asal sukarela kalau kita nak guna, kena duit tu kita nak ambil yang mana. Boleh ke nak ambil duit zakat? Kalau Imam Syafi'i dia tak suka tu, dia nak ambil hak tu. Makna duit lain. Hak ni sebenarnya lebih luas sebenarnya. Tak kira asalkan tidak mengganggu duit zakat tu. Lepas tu tak boleh ke untuk duit zakat tu? Tu dia ada perincian lain pula. Boleh ke tidak kita nak buat pengurusan masjid dengan duit zakat? Nak buat nak beli peralatan masjid dengan duit zakat, boleh ke tidak? Khilaf lagi ulama tu. Khilaf lagi tu. Sebab dia asnah zakat ni berkait dengan asnah. Nak beli meja ni tak masuk asnah ke? Kau dia kira fi sabilillah. Atau macam mana khilaf lagi tu. Sebab tu kuku mana pun kalau yang terima pun itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Sebaik-baik cari duit lain. Bayar hadrat. Asnah ni kita pergi tengok di Gua Musa duduk tepi rel kereta api pokok setinggal tu, cuba kita tengok. Kita buat perjumpaan dengan pokok dia hari Rabu ni, nak tengok pokok dia ni nak hak jaga dia. Adalah beberapa orang pada dakwah situ dia kata ustaz pokok dia ni dia pergi ambil air, dia pergi ambil kulit-kulit air ni dia goreng untuk makan anak-anak dia. Saya kata kejut kita tak ajar makan gitu.
kulit-kulit ayam dia pergi, dia ambil kulit dia klik basuh-basuh dia goreng tu, dia campur dengan sayur. Sayur kadang-kadang dia pergi beli kedai tu orang nak tahu tu. Dia ada hijau-hijau dekat kuning dia buat. Tu enggak bobok dia ni tak tahu ke apa, hidup dia nak makan. Tapi tutup aurat juga. Orang gini ada tanggungjawab siapa? Sebab tu pemimpin ni dia nak beli beg tangan dia kena fikir. No. Beliau pasal malas sudahlah. No. Rakyat ni sedih tengok, saya nak mengalir air mata. Kita pun tidak terlibat dalam dakwah dari lapangan gitu kan. Bila kita pergi terlibat tu, kita bagi ceramah lah sikit ke dia supaya solat. Solat ya. Dia ni memang itu hidup dia. Dia kerja tapi kadang-kadang tai tak ada duit terpaksa. Misalnya tai dekat anak nak sekolah dak. Tak boleh dia kena sipar duit tu. Dia rela pergi ambil kulit ayam tu. Kulit kat dia basuh-basuh goreng. Kalau kita nak makan berair putih mata. Tapi dah dia biasa dah gitu. Mana kita tengok pok dia satu daerah dia adalah ramai jugalah. Saya tengok capur program kita kelih. Alah. Mana kita ni kira-kiranya senang benar tu hari ni. Gitulah tu. Jadi gitulah. Baik. Jadi kalau sini Imam Syafi'i Imam Syafi'i sebut sini kalau nak guna duit untuk bayar kepada muazzin ke apa ni, dia kata ambil daripada 1/5 harta ghanimah rampasan perang tu, kata Imam. Tidak boleh bagi imam memberi upah muazzin selain bahagian tersebut yang diambil daripada faid harta yang diperoleh daripada non muslim tanpa melalui peperangan, kerana masing-masing harta itu memiliki pemilik. Maknanya harta kalau sebab dia muazzin ni tidak termasuk dalam asnaf. Kalau Imam Syafi'i mengikut dia ni tak boleh guna duit zakat. Tak boleh guna. Di sini lah. Tetapi setengah tu ada ulama kata dia peluah pada fi sabilillah. Tu perbincangan luah lah. Tapi kukuk mana kalau boleh lah cari sumber lain daripada hasil cukai yang lain. Hak untuk zakat ni betul-betul untuk asnah. Asnah ni pun saya sebut sani lah. Saya sebut sani. Berkali hadirat tak pernah jumpa sebutir telur makan 10 orang. Dia kuali dia buat gini besar. Dia guna tu nak besar telur nak suruh nipis siap lah. Tu yang makan. Sebab tu dia kalau masjid buat makan gula dia akan pergi semua keluarga dia. Tu tanya dia nak makan daging. Tu hadirat hakikatnya. Kita duduk sini tak apalah. Gitulah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah untuk minggu depan kita sambung pada hadis qaul yang ke-304 tu. Jadi satu poin yang terakhir, Imam Syafi'i sebut begini ni buat apa? Kerana dia tidak mahu terjejas hak orang miskin. Itu sebenarnya dia tak mahu terjejas hak orang miskin. Mana hak orang miskin ni kalau kita boleh berlapar orang kaya pun jangan ambil. Kalau lapar ni jangan ambil harta dia. Asnah tu. Tu hadirat. Gitulah. Jadi hak untuk qaul yang 3 sebab kita bingkai menghadapan Malaysia. Saya setakat itulah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.